Salam sejahtera kepada Encik Rozi Syam bin Abdul Rashid serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 3 bagi subjek GISC 1082 iaitu isu-isu ekonomi semasa dan implikasi terhadap negara. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Khairul Shazri Syarul serta saudari Zuhaizan Rozaidi dan juga saudari Tasha Mofiz. Terdapat 2 topik yang akan kami bincangkan iaitu pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia dan perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif. Saudari Zuhaizan yang akan membicarakannya. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Khairul. Berkaitan dengan COVID-19, COVID-19 ialah satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 novel coronavirus 2019, sejenis virus yang berkait rapat dengan virus SARS. Penyakit ini telah ditemui dan mengakibatkan pandemik berterusan. Kes-kes ini dikenal pasti di Wuhan, China pada Disember 2019. Cara penyebaran utama ialah melalui pernafasan. Tanda serta simptom yang dibawa ialah demam, batuk dan sesak nafas. Simptom boleh menjadi bahaya seperti radang paru-paru teruk, kegagalan beberapa organ dan kematian berlaku. Selepas penularan di Wuhan, penularan penyakit ini makin berleluasa sehingga ke seluruh dunia. Berbagai norma-norma baharu yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk mencegah wabak tersebut. Penyebaran wabak ini telah memberi kesan kepada ekonomi global serta negara. Hal ini sangat memberi kesan kepada penduduk di seluruh dunia. Pandemik COVID-19 terhadap ekonomi global dan ekonomi Malaysia. Yang pertama, ekonomi global. Krisis hutang dunia. Kebanyakan negara melancarkan pakej rangsangan ekonomi secara besar-besaran. Pakej rangsangan ekonomi ialah tawaran atau cadangan yang dikeluarkan oleh sesuatu pihak bagi merangsang atau melonjakkan perkembangan ekonomi semasa. Antara negara yang melancarkannya ialah Amerika Syarikat mengeluarkan jumlah yang besar iaitu $2 trilion dan diikuti oleh negara-negara lain. Sementara itu, institusi keuangan dunia seperti World Bank telah melancarkan pelan rangsangan ekonomi menerusi pelan pinjaman sebanyak $14 bilion dan pelan rangsangan ekonomi menerusi pelan pinjaman dan menyasarkan bantuan kepada negara-negara miskin dan sedang membangun. Respon yang sama dilakukan oleh International Monetary Fund IMF melalui pelancaran pelan pinjaman sebanyak $1 trilion kepada negara-negara miskin dan sedang membangun yang terkesan dengan impak wabak COVID-19. Bank Pusat Eropah pula mengumumkan pakej rangsangan baru melalui pembelian bond baru bernilai €750 bilion daripada kerajaan dan swasta di seluruh zon Eropah termasuk Greece dan Itali. Sehingga kini, syarat pinjaman yang ditetapkan oleh bank-bank terbabit masih tidak diketahui secara terperinci. Yang kedua, fenomena kegawatan ekonomi di seluruh dunia. Melihat kepada trend dan senario jangka panjang daripada data ekonomi yang dikeluarkan oleh IMF dan juga World Bank, ekonomi dunia secara puratanya jangka pulih selewat-lewatnya pada suku pertama tahun 2022. Walau bagaimanapun, pendapatan negara akan berada dalam keadaan yang kritikal terutama bagi negara-negara yang bergantung pada sektor ekonomi komoditi, rancangan dan pembuatan. Selepas pandemik ini berakhir, kebanyakan negara bakal menanggung jumlah defisit fiskal yang tinggi akibat beban pengurusan keuangan yang perlu ditanggung. Proses pemulihan ekonomi global akan mengambil masa yang agak lama dan ekonomi memerlukan kepada stimulus baru untuk mempercepatkan kitaran semula. Bagi 87 buah negara yang tidak dapat menanggung jumlah pembelanjaan sektor awam yang tinggi semasa fasa lockdown, terutama dalam sektor kesihatan dan telah memohon membuat pinjaman dengan IMF. Mereka terpaksa berhadapan dengan jumlah hutang yang tinggi. Syarat pinjaman Corona Fund yang ditawarkan juga masih tidak jelas dan membawa kepada kemungkinan berlakunya diskriminasi dalam beberapa klausa yang akan memaksa negara-negara membangun supaya membebaskan lagi pasaran mereka daripada pegangan kerajaan masing-masing.
Menurut Bank of International Settlement, dalam satu laporan yang dikeluarkan pada tahun 2011 bertajuk The Real Effect of Debt, merumuskan bahawa apabila hutang-hutang negara atau sektor swasta melebihi had maksima yang dianjurkan, iaitu hutang sektor swasta 90% daripada GDP dan hutang isu rumah 85% daripada GDP, maka pertumbuhan ekonomi negara akan semakin perlahan. Result simpanan dan pendapatan negara akan merosot. Jumlah pembayaran interes yang tinggi membawa kepada jumlah cukai yang tinggi akan dikenakan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan bagi membiayai sektor perkhidmatan awam. Kerajaan juga akan menghadapi krisis fiskal yang besar. Malah, faktor hutang awam yang kritikal ini juga akan memberi kesan kepada kehilangan pendapatan yang tinggi dalam kalangan isi rumah dan syarikat-syarikat. Jumlah hutang swasta yang tidak sustainable dan fenomena kebangkrapan secara besar-besaran. Dan seterusnya, perkembangan penting syarikat kapitalis Yahudi sepanjang pandemik COVID-19. Terdapat beberapa perkembangan kritikal yang ditunjukkan oleh syarikat kapitalis Yahudi sepanjang wabak COVID-19 berlaku, khususnya syarikat kapitalis Yahudi khususnya dalam sektor pelaburan dan keuangan. Semasa ekonomi negara China merundung pada hujung Disember pada yang lalu, nilai syarikat-syarikat gegasi China dalam pasaran saham telah jatuh dengan sangat drastik dan ketara. Situasi ini telah menyebabkan pelabur-pelabur utama kapitalis Yahudi seperti Blackstone, Jardine Matheson, BlackRock dan Vanguard melakukan pembelian secara besar-besaran. Sebagai contoh, Blackstone telah mengambil alih syarikat pemaju hartanah terkemuka China, Soho China Ltd dengan nilai di bawah harga pasaran semasa sebanyak $4 bilion. Selain itu, syarikat-syarikat seperti Vanguard, BlackRock pada 31 Disember 2019 yang lalu membeli sebanyak 18.2 juta pemilik dalam Alibaba. Bagi mengukuhkan sumber keuangan mereka, proksi kepada syarikat kapitalis Yahudi di Asia, SoftBank yang juga merupakan pemegang saham terbesar Alibaba berhasrat ingin menjual $14 bilion pegangan mereka dalam Alibaba sebagai langkah pengukuhan sumber kapital syarikat. Untuk pengawasan semua, Alibaba ialah syarikat e-dagang di China, Blackstone, Vanguard, BlackRock dan Jardine Matheson ialah syarikat pelabur terbesar di dunia. Walaupun tidak dinyatakan nama syarikat yang akan membeli saham tersebut, selain itu, wabak COVID-19 telah mengurangkan harga hartanah di bandar-bandar besar China di Shanghai. Jardine Matheson membeli 23 ekar tanah yang disifatkan sebagai sangat strategik dengan harga $4.4 bilion di bawah harga pasaran. Syarikat-syarikat ini juga membeli dan mengambil alih syarikat yang bermasalah. Contohnya di Amerika, Warren Buffett meningkatkan lagi pegangan beliau dalam syarikat penerbangan Delta Airlines, keluarga Rawlston dalam syarikat IFF, keluarga Raymond dalam syarikat Keurig di Paper dan kesemuanya pembelian itu dianggarkan bernilai $562 juta dan masih lagi disifatkan kecil. Mereka yang menyasarkan syarikat-syarikat yang bermasalah dan berpotensi mendapat keuntungan yang besar seperti syarikat farmasi. Pelabur-pelabur kapitalis Yahudi ini juga dilantik sebagai penasihat bank-bank utama di serata dunia dalam merangka strategi pelan pengambil-alihan syarikat-syarikat multinasional yang didapati bermasalah dan tidak mampu membayar hutang. Di Britain, syarikat Rothschild dilantik menjadi penasihat dalam pelan pengambilan syarikat penerbangan utama negara tersebut. Di Amerika Syarikat pula, Federal Reserve melantik BlackRock Group sebagai penasihat kepada pelan pakej rangsangan ekonomi yang bernilai sebanyak $2 trilion. Seterusnya, gangguan rantaian bekalan. Sekatan pergerakan dan pengurangan pengeluaran menyebabkan gangguan dalam rantai bekalan global. Inisiatif lockdown juga menyebabkan terhentinya pengeluaran dan pengantaran barang ke banyak pasaran, menyebabkan kekurangan bekalan dalam beberapa sektor seperti bahan mentah. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada saudara Khairul. Bagi ekonomi Malaysia pula, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada penurunan pertumbuhan ekonomi negara. Antaranya adalah wabak COVID-19 yang akan
diceritakan sebelah tadi. Seterusnya, penurunan harga bahan mentah, kejatuhan harga minyak mentah, pendapatan cukai merundung, kadar pengangguran bertambah, perkembangan ekonomi perlahan dan kadar hutang negara meningkat. Bagi penurunan harga bahan mentah, pengurangan dan permintaan barangan ekspor Malaysia ke pasaran global. Okey. Hal ini dinyatakan kerana gangguan pengurangan dan permintaan barangan ekspor Malaysia ke pasaran global merangkumi ekspor barangan elektronik sebanyak negatif 4.4 bilion dan komoditi seperti gas asli sebanyak negatif 518 juta. Ekspor Malaysia berkurangan sebanyak 4.7% kepada 80.1 bilion manakala import berkurangan sebanyak 2.7% kepada 67.8 bilion ringgit Malaysia. Jumlah perdagangan sebanyak 147.9 bilion menurun kepada 3.8% berbanding tahun 2019. Hal ini didorong oleh gangguan pengurangan dalam pengeluaran di Malaysia sendiri berikutan pengurangan akibat kilang yang ditutup semasa fasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP ini dilaksanakan. Selain itu, sektor pelancongan dan penerbangan juga antara sektor yang terjejas teruk akibat wabak ini apabila pergerakan rakyat mulai terbatas akibat PKP. Seterusnya, kejatuhan harga minyak mentah. Kejatuhan minyak mentah yang didorong oleh faktor permintaan yang berkurang akibat wabak COVID-19 dan juga perbalahan antara negara-negara pengeluaran minyak iaitu OPEC telah memberi kesan terhadap ekonomi Malaysia memandangkan ekspor minyak menyumbang besar kepada pendapatan negara. Menurut Menteri Hal Ehwal Ekonomi Mustafa Mohamed, bagi setiap $1 harga minyak jatuh, Malaysia hilang hasil sebanyak 300 juta. Seterusnya, pendapatan cukai merundung. Menurut Tax Reform Committee, pendapatan cukai Malaysia menjadi semakin kecil akibat daripada pelbagai inisiatif pelancongan cukai yang dijalankan oleh kerajaan. Pada penghujung tahun 2017, sebanyak 62.9% daripada 1.25 juta syarikat yang berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, hanya 7.8% daripadanya dikenakan cukai. Walaupun jumlah kutipan cukai semakin meningkat, secara puratanya, peratusan pendapatan daripada cukai berbanding KDNK berkurang setiap tahun daripada 15.6% pada 2012 kepada 12% pada tahun 2018. Hal ini ditambah dengan faktor penurunan dividen kerajaan dari syarikat berkaitan kerajaan JLC berikutan kekurangan sumber pelaburan bagi syarikat yang membenarkan pencarum mengeluarkan duit awal dari tempoh yang dibenarkan serta penutupan beberapa sektor perkhidmatan yang menyalurkan keuntungan kepada kerajaan. Seterusnya, kadar pengangguran. Pengangguran merupakan keadaan tiada pekerjaan di mana seseorang yang mahu bekerja tetapi tidak dapat mendapat pekerjaan. Mereka ini digolongkan sebagai tenaga buruh sebuah negara iaitu mereka yang berumur 15 ke 64 tahun yang sanggup bekerja. Okay. Bagi peningkatan kadar pengangguran ini, Bank Negara menjangkakan kadar pengangguran negara meningkat kepada 4% pada tahun 2020. Sebelum ini, trend kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3.3% setahun. Kadar tersebut meningkat kepada 3.7% ketika krisis kewangan dunia berlaku dan 3.2% ketika krisis kewangan Asia pada tahun 1998. IMF pula membuat jangkaan kadar pengangguran bagi Malaysia pada tahun 2020 mencecah sebanyak 4.9% dan menurun pada tahun 2021 kepada 3.4%. MIER membuat dua jangkaan dari sudut kadar pengangguran di Malaysia jika PKP dilanjutkan. Yang pertama, sekurang-kurangnya 2.4 juta daripada 16 juta rakyat Malaysia akan kehilangan pekerjaan. Seterusnya, 2.4 juta orang ini terdiri daripada 1.6 juta pekerja yang tidak mahir, manakala 780,000 adalah pekerja yang mahir. Kesan kehilangan pekerjaan dan pendapatan isi rumah akan turut mengesani penurunan terhadap perbelanjaan isi rumah sebanyak 11%, berikutan kehilangan pendapatan bersamaan dengan 95 bilion ringgit Malaysia. Yang kedua,
Seramai 991,000 orang daripada 16 juta pekerja akan kehilangan pekerjaan dengan pencecahan sebanyak 647,000 pekerja tidak mahir dan 780,000 pekerja mahir. Pendapatan isi rumah hilang sebanyak 41 bilion ringgit Malaysia dan perbelanjaan isi rumah berkurangan sebanyak 4.9%. Seterusnya, perkembangan ekonomi semakin perlahan. Terdapat 3 dapatan daripada MIER, ICER dan ADB membuat jangkaan pertumbuhan ekonomi negara hanya akan mula menunjukkan peningkatan khususnya pada penggal kedua tahun 2020 atau bermula pada penggal ketiga dan akan mencapai tahap stabil pada tahun 2021. Jangkaan worst case oleh MIER adalah jika penghasilan industri dan perdagangan Malaysia kembali pulih mencapai sekitar 96% hingga 98% daripada sasaran asal pada suku ketiga tahun 2020 dan meningkat sebanyak 2% pada suku keempat. KDNK negara akan menguncup sebanyak 6.9% berbanding sasaran asal 2020. Penguncupan ini boleh dianggarkan bersamaan dengan kehilangan sebanyak 102 bilion ringgit Malaysia terhadap KDNK negara. Jangkaan kes yang terbaik adalah jika penghasilan industri berjaya pulih sepenuhnya kepada bacaan asal 2020 pada suku ketiga dan industri berjaya meningkatkan penghasilan sebanyak 2% bagi suku keempat. MIER membuat jangkaan pengucupan KDNK hanya sebanyak 2.61% dari unjuran asal kerajaan pada tahun 2020. Unjuran pertumbuhan pula dijangkakan sebanyak 1.57%. Justru itu, pengucupan ini boleh dinilaikan sebagai negara kehilangan hanya 38 bilion ringgit Malaysia terhadap KDNK negara. Yang terakhir, kadar hutang negara, iaitu jumlah bayaran yang perlu dibayar untuk melunaskan sesuatu pembelian. Kadar hutang negara setakat 12 Februari 2020 berada di takat lebih kurang 52.5% dari KDNK, iaitu sekitar 793 juta ringgit Malaysia. Hutang dalam negeri mencatatkan 74% daripada jumlah keseluruhan hutang, manakala hutang luar negara pula berada pada kadar 26% daripada jumlah keseluruhan hutang negara. Dalam keadaan ekonomi semasa Malaysia, mampu membayar keseluruhan hutang sebanyak lebih kurang 1.9 kali. Walaupun begitu, Malaysia berkemungkinan menghadapi masalah dalam menguruskan hutang sekiranya kos pengurusan sektor kesihatan awam meningkat akibat wabak COVID-19. Ini di saat pendapatan negara mulai menurun dengan drastik akibat faktor-faktor yang dinyatakan. Seterusnya, saya mempersilakan Tasha Mufis untuk membentangkan subtopik yang kedua. Okay. Seterusnya, isu-isu ekonomi semasa dan implikasinya, isu perubahan harga petroleum dan sumber-sumber alternatif. Slide yang seterusnya. Okey, petroleum. Apa itu petroleum? Petroleum ialah komoditi bahan yang mendapat permintaan yang tinggi, yang sangat berkait rapat dengan kehidupan manusia. Petroleum merupakan cecair warna hitam yang ditemui di bahagian kerak bumi. Petroleum digunakan untuk membuat minyak petrol yang banyak digugakan untuk menggerakkan kenderaan. Selain itu, petroleum juga diproses untuk dijadikan pelbagai bahan yang berbeza. Contohnya, tayar kereta, pakaian, getah sintetik dan minyak pelincir atau gris. Seterusnya, kita tengok pasal pengaruh petroleum. Harga petroleum ni dipengaruhi oleh satu, penawaran dengan permintaan global. Kedua, ketegangan geopolitik. Seterusnya, keputusan OPEC iaitu pertubuhan negara-negara pengimport petroleum mengenai pengeluaran minyak. Okey. Selanjutnya, harga petroleum mempengaruhi kos pengangkutan, kos pengeluaran, harga barang-barang lain yang bergantung kepada bahan api fosil. Seterusnya, okey, apakah faktor kenaikan harga petroleum? Antara faktor kenaikan harga petroleum, kita lihat pertama adalah faktor permintaan yang tinggi terhadap komoditi minyak, di mana permintaan yang tinggi ni melibatkan negara-negara yang merupakan pemegang ekonomi dunia, pemegang ekonomi terbesar dunia seperti China, India,
Amerika Syarikat. Bila ekonomi diorang rancak, diorang memerlukan minyak yang banyak untuk menampung industri mereka yang berkembang pesat. Permintaan minyak yang tinggi menyebabkan harga minyak menjadi makin mahal. Harga makin melambung mahal. Permintaan diorang sekali minta bukannya sikit tapi banyak. Permintaan diorang adalah lebih tahapnya, permintaan lebih tinggi daripada tahap pengeluaran minyak yang sedia ada. Okay. Diorang memerlukan minyak yang banyak untuk menampung keperluan industri dan juga keperluan penduduk negara tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor keadaan politik. Okay. Keadaan politik mempengaruhi kenaikan harga petroleum. Jika negara tersebut mengalami politik yang tidak stabil, seperti di Iraq, Iran, Syria, Kuwait yang merupakan salah satu negara pengeluar minyak terbesar. Jadi kalau politik diorang bergelora, orang yang nak melabur minyak dekat diorang, yang nak melabur untuk membeli minyak, mesti was-was lah, tak yakin. Jadi diorang risau nak buat pembelian minyak tersebut. Jadi sebelum tu diorang akan membeli minyak yang banyak lebih dari pembelian sebelum kejadian politik tidak stabil. Jadi negara-negara yang lain mengambil kesempatan untuk meninggikan harga minyak untuk mengaut keuntungan. Faktor seterusnya adalah faktor keperluan minyak untuk negara pengeluar itu sendiri. Negara yang keluarkan minyak ni, keperluan minyak untuk negara diorang sangat tinggi. Jadi minyak yang dikeluarkan tidak banyak yang boleh dieksport sebab diorang nak penuhi keperluan negara diorang dahulu berbanding negara lain. Ini menyebabkan harga minyak naik sebab diorang pun perlu minyak yang banyak dalam kuantiti yang banyak. Sebagai contoh, kalau setahun diorang keluarkan 3 juta barrel tong minyak setahun. Jadi diorang hanya mampu jual 2.4 juta barrel minyak sahaja. Faktor seterusnya adalah faktor penurunan kadar nilai mata wang Amerika Syarikat. Macam yang kita tahu, pembelian petroleum ni menggunakan mata wang dolar, mata wang Amerika Syarikat. Jadi setiap pembelian minyak dikaitkan dengan penggunaan mata wang Amerika. Maknanya kat sini, kalau mata wang Amerika ni mengalami penurunan, jadi ia akan mempengaruhi nisbah keuntungan negara pengeluar minyak tu. Jadi kalau mata wang diturun, diorang akan dapat sikit. Jadi diorang tak naklah keluarkan minyak yang banyak. Negara pengeluar minyak ni, diorang simpan minyak. Diorang tak nak keluarkan sebab harga mata wang rendah di pasaran. Okay, slide seterusnya. Apakah kesan kenaikan harga petroleum? Terdapat 2 kesan. Pertama, kesan negatif dan kesan positif. Kesan negatif. Memberi tekanan kepada ekonomi negara yang bergantung kepada import minyak. Contoh negara kita, negara-negara yang miskin-miskin lah. Kesian. Seterusnya, kenaikan kos bagi pengguna akhir. Kitalah pengguna akhir. Kenaikan harga bahan api, pengangkutan awam, barangan lain yang menggunakan petroleum sebagai bahan mentah. Kenaikan harga barang ni, terutamanya harga barang makanan akan naik. Sama ada barang makanan mentah, separa proses atau siap diproses. Keperluan asas kita macam barang biasa, gula, tepung, bahan mentah macam ayam. Kalau kos pengangkutan pula, pengangkutan awam tambang bas akan naik. Sebagai contoh, tambang bas. Diorang nak lakukan pengoperasian bas ni, diorang memerlukan minyak. Jadi, kalau minyak makin mahal, diorang akan naikkan tambang. Tapi, masih dikawal dan dipantau oleh kerajaan. Sebab kerajaan tak nak bebankan rakyat. Sebab ini adalah pengangkutan awam. Kesan positif pula,
Wujud masyarakat yang berjimat cermat. Masyarakat akan lebih berhati-hati, tidak boros seperti selalu. Sebagai contoh, diorang akan makan, kalau dari segi makan, diorang akan kurangkan makan di luar rumah, akan lebih kepada masak sendiri di rumah. Benda ni dapat ubah gaya hidup masyarakat kita supaya lebih bersedia akan datang. Sekarang pun harga dah makin meningkat mahal, apalagi masa akan datang. Jadi benda ni dapat memberi satu persediaan untuk rakyat menghadapi satu situasi akan datang. Seterusnya, kesan positif dia dapat menjaga alam sekitar. Bila harga dah makin meningkat mahal, pembelian tu jadi kurang. Benda ni dapat menjaga alam sekitar kita daripada tercemar oleh asap-asap kenderaan. Jadi kat sini kalau seorang nak pergi kerja, dia akan tumpang kawan-kawan dia orang lain. Kat sini boleh mengurangkan pencemaran asap kepada udara. Seterusnya, mengenai sumber-sumber alternatif. Okey, sumber alternatif adalah tenaga yang boleh diperbaharui tanpa memberikan kesan kepada tenaga yang tidak dapat diperbaharui. Okey, seperti yang kita tahu, petroleum tu mencemarkan alam sekitar kita. Jadi kita untuk menjadikan persediaan lah, kalau benda tu pun boleh pupus, kita tukar kepada sumber-sumber alternatif seperti tenaga biomas, tenaga solar, tenaga geotermal, tenaga angin dan tenaga hidroelektrik. Seterusnya, apakah kebaikan dan keburukan sumber alternatif ni? Kebaikan dia dapat mengelakkan pencemaran. Benda ni betul lah sebab dia tidak melibatkan bahan bakar seperti bahan api fosil yang mengeluarkan gas beracun. Sebab dia menggunakan tenaga alam semula jadi. Seterusnya, dapat mengatasi krisis tenaga. Tambahan jentera mengakibatkan pertambahan petroleum. Kalau jentera pembinaan tu bertambah, kita memerlukan banyak kuantiti petroleum yang banyak untuk menggerakkan jentera tersebut. Okay, seterusnya, kebaikan dia dapat dikita semula. Sebagai contoh, tenaga hidroelektrik sebab dia bergantung pada alam semula jadi. Boleh berdapat pada bila-bila masa je. Tenaga hidroelektrik menggunakan air. Seterusnya, kebaikannya adalah dapat diguna dalam tujuan perubatan. Sebagai contoh, tenaga nuklear. Seperti sinar gamma dapat merawat kanser. Sinar ultra dapat mengesan bayi dalam kandungan ibu. Jadi kat sini taraf kesihatan negara kita, kerajaan kita dapat dipertingkatkan. Majulah dari segi perubatan boleh maju. Sinar gamma juga boleh memandulkan serangga perosak dalam kawalan biologi. Jadi kat sini tanaman akan selamat. Keburukannya pula, menjejaskan ekologi alam sekitar. Kat sini contoh pembinaan empangan hidroelektrik tadi, nak jana tenaga alternatif, ia akan memusnahkan hutan yang luas. Hutan tersebut akan ditenggelami air. Jadi hidupan liar akan mati dalam hutan-hutan. Lepas tu berlaku juga kepupusan kepada flora. Seterusnya, keburukan dia, keselamatan manusia terancam. Dia lebih kepada tenaga nuklear. Kalau diorang nak teroka satu tenaga nuklear, risiko yang tinggi perlu diambil. Diorang kena hati-hati sebab kalau berlaku kebocoran loji nuklear, ia dapat mengancam keselamatan manusia sekaligus mencemarkan alam. Seterusnya, keburukan sumber alternatif, ia menjejaskan kesihatan manusia. Cahaya matahari yang berlebihan, loji nuklear bocor akan menghadapi barah yang serius, akan efek barah dekat manusia. Seterusnya, keburukan hanya dapat di tempat tertentu sahaja. Ini contoh tenaga angin. Tenaga angin kalau nak jana kena dekat kawasan yang angin kencang. Kat situ je. Contoh ombak pula, kalau tenaga ombak, dia memerlukan tiupan angin yang kencang juga untuk jana. Kalau tak boleh. Okay, seterusnya. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.